Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltami fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang datang ke majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia pergi ke pasar. Pasar, kemudian dia undang masyarakat yang diri orang Islam semua. Rasulullah sedang bahagia di Masjid Madinah. Rasulullah sedang bahagia antara pasar di Masjid Madinah. Pergi cepat-cepat, siapa berdapat lagi tak boleh. Macam bagi bonus lah, bagi bonus. Pakat kopor lah, pergi perlu dalam masjid. Kalau ini maka Rasulullah tak tengah mengajar. Kalau tengah mengajar, kalau tak apa, tak ada hantar bagi apa. Kalau tak balik ke Abu Hurairah, tak mana tak ada hantar pasal pagi pun. Kita mengajar Rasulullah ada apa? Kalau tak ada apa-apa, Rasulullah tengah mengajar. Itu hantar Rasulullah. Itulah hantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat dia. Jadi tak apa kita tuan-tuan. Katakan dapat kita ni ya. Tempat sahabat dulu pun ada orang yang style dia. Jadi benda-benda agama ni tak apa nak perlu. Jadi jangan kita jadi macam itu, insya-Allah. Okey, tuan-tuan, kita tengok hadis malam ni tentang Allah dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 90. Hadis 701. Hadis 701 Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه بخصر فنكس فجعل ينكث ببخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس مشفوسة إلا كتب مكانها في الجنة والنار إلى آخر الحديث. Hadis itu hadis dia panjang sangat. Saya tak baca dari perkataan, kita tengok dia punya maksudnya. Dari Ali radhiyallahu anhu katanya, kami menghadiri pemakaman Baqi' al-Gharqad. Ini Baqi'. Kata di Madinah adalah di Makkah. Tapi kalau sini ada Baqi' Madinah. Baqi' Madinah. Baqi' di Madinah, Makkah di Makkah. Ini di Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba, beliau terus duduk dan kami pun duduk pula di keliling beliau. Beliau terus duduk dan kami pun duduk pula di keliling beliau. Siapa kita tadi duduk di kubur? Baqi' ini di kubur, kan? Baqi' ini di kubur. Kami menghadiri pemakaman Baqi' al-Gharqad. Ketika Nabi SAW beliau terus duduk dan kami pun duduk pula di keliling beliau. Artinya di Baqi' itu adalah kawasan kuburan. Siapa kata tak boleh duduk di kubur? Tak ada masalah duduk. Yang tak boleh tu duduk apa? Alal janazah ataupun alal qabri. Artinya duduk yang sini kepala, sini kaki. Ini kepala kubur, ini kaki kubur. Yang tak boleh tu ialah duduk di mana? Ni, duduk di atas. Sebab tu ada hadis yang kita baca dalam hadis Bulughul Maram, siapa yang duduk di atas kubur maka seolah duduk atas jamrah daripada jamrah api neraka, bara api neraka. Jadi siapa mengenai bahasa Arab, alal qabri, ada tu maksudnya atas, macam saya duduk di kursi ni. Ana ajlisu alal kursi, saya duduk di atas
kerusi. Macam Wahab, dia tak nak mau duduk atas kerusi. Wahab duduk di depan kerusi. Ni duduk, kalau duduk sini, dia tak ada pada ni. Kalau dia artinya duduk di sebelah kerusi, sini duduk di sebelah kerusi. Tapi kalau ada, duduk di atas ni. Jadi salah kalau siapa kata tak boleh duduk di kawasan kubur. Yang tak boleh duduk betul-betul di kubur. Dan kami pun duduk pula di keliling beliau sehingga Rasulullah SAW. Di tangannya ada sebuah tongkat. Beliau berunduk dan menggaris-garis tanah dengan tongkat itu. Digaris-garis tanah itu. Kemudian beliau bersabda, tiap-tiap orang hidup dituliskan Allah tempatnya di syurga atau di neraka. Dituliskan juga apakah dia celaka atau bahagia. Jadi kalau kita tengok di sini, orang itu kita dah tentu dah untuk syurga atau untuk di neraka. Jadi nanya, siapa yang tentu duduk neraka? Nanya, siapa tentu syurga? Ingat Ustaz Fatin yang Ahmad Syiah itu ni, Ustaz Abdul Qadir kan? Ustaz Abdul Qadir kata dalam Syiah, dia kata Mushaf Fatimah dalam tu dah siap dah tengok nama syurga kan neraka. Jadi pergi tengok Ustaz, nama kita duduk tahu mana. Kita tanya orang Syiah, Syiah kan? Syiah. Ada dah Mushaf Fatimah? Tak ada. Tanya tengok siapa ketua Syiah, aku dah tengok nama aku duduk dalam syurga kan dalam neraka. Dia kata dalam Mushaf Fatimah tu dah ada siap dah nama ketua syurga. Tengok Ustaz Haji Rati, tengok dah tahu mana. Juga kan mereka dah tengok siap. Itu Syiah kata Mushaf Fatimah. Jibril turun main cakap dengan Fatimah. Cakap Fatimah apa ini macam ni apa yang berlaku macam ni di dunia, macam mana, siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Nama boleh print keluar atas ekor ni. Print keluar dekat di masjid. Siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Itu Syiah Fala dan Syiah. Ya. Allah Ta'ala dah tulis di syurga atau di neraka. Kita tengok ambil. Jadi nanya siapa yang masuk neraka, masuk syurga tu dituliskan apakah dia celaka atau bahagia. Pasal kenapa dulu saya pergi, saya pikir cuba kita lupa cerita lagi. Saya buat saja seperti sangat dulu. Jadi tuan-tuan tengok kalau baca sekali tu macam ni nanya. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajdah. Surah kita dah baca dia bagi jemaah nama. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakinna al-qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in. Walau syi'na la'atayna walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na ayat syahid ya. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakinna al-qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah sebut apa? Kalau kami kendaki la'atayna kulla nafsin hudaha, kami jadikan semua manusia ini dapat hidayah. Tapi walakin haqqal qawlu minni, tapi Allah Ta'ala kata aku sudah tetapkan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan tetapkan ada manusia akan masuk syurga, ada manusia akan masuk neraka, ada manusia akan masuk neraka jahanam. Okey, saya tanya tuan-tuan, PSR itu bocor kan? PSR bocor. Tuan-tuan rasa adil tak kalau semua kita pergi dapat 5A? Siapa masuk periksa PSR? Semua 5A ya? 5. Kita pergi dapat semua 5A. Siapa masuk periksa PMR? Dah tak ada PMR, dah PT3. Dulu PMR, dulu zaman kita dulu SR3. Siapa masuk periksa PMR? Semua dapat 9A. Siapa masuk periksa SPM, asal daftar saja, masuk saja dalam periksa, ada plate tulis nama, apa, jawab sikit apa, mesti semua dapat apa? 9A juga. SPM 9 kan? 9A. Tuan-tuan rasa adil tak? Adil tak? Adil atau tidak adil?
Orang pandai baca buku dia kata adil lah. Oh adil lah. Adil sangat macam ni dia cari lama dah cari. Ni geng-geng rajin baca buku ni. Rajin baca buku, rajin buat nota, rajin study. Kok ni kata, oh kena adil. Jadi tak ada keadilan juga. Kalau bagi semua dulu pun tak adil juga. Maka macam tu lah. Allah Subhanahu Wa Taala dah kata dah, siapa beramal soleh aku bagi masuk syurga. Siapa menderhaka kepada aku, tidak pernah menyembah aku akan masukkan ke dalam neraka. Adil lah. Adil. Sebab tu kita tengok hadis ni Rasulullah SAW kata, ada orang yang pasti akan masuk syurga, ada orang yang pasti akan masuk neraka. Tuan-tuan nampak macam ni saudara? Tak sampai Allah Ta'ala tu tinggi sangat. Rasulullah pun tinggi sangat. Kita ambil cikgu biasa sudah. Cikgu biasa disuruh mengajar kelas A, lepas tu cikgu biasa suruh mengajar kelas G. Dia macam tu lah. Dia ada kelas A, tambah lagi syok dia ada mengajar kelas D. A, D, G. Agak-agak apa pandangan cikgu kalau cikgu ni kata macam ni? Dia masuk apa? Masuk kelas G. Dia kata, saya rasa kamu semua ni akan cemerlang, akan jadi profesional belakang semua. Dia masuk kelas A, dia kata apa? Kamu ni tak ada masuk dia T pun tak apa. Agak-agak cikgu tu tahuan ke tak tahuan? Kita kata cikgu tu gila. Itu manusia tuan-tuan. Manusia sendiri pun dia dah apa? Tak tahu lah. Saya ingat lagi ada satu budak duduk di pokok Selau, nama Intan Syafinas. Cikgu yang mengajar tu nama Cikgu Asrul. Cikgu budak Intan Syafinas ni baru masuk di kelas 1. Cikgu Asrul baru masuk mengajar kelas dia. Mengajar sampai bulan 6. Dia boleh kata kat Syafinas tu, dia tahan jangan takut lah. Hang boleh masuk universiti dia. Hang boleh masuk universiti dia lah. Kita tahu lah. Kita tengok hang kita tahu. Lepas tu memang benda tu lah dari SM. Pasal tingkatan 1 lagi dia boleh apa? Boleh apa lah. Kita tengok ada puja-puja bayang. Puasa UP 1 dan awal tahun, macam tengah tahun UP 2 puasa akhir tahun. Kita tengok orang tak tahu, orang boleh kata lah. Itu manusia tuan-tuan, manusia biasa. Apatah lagi Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sebab tu Rasulullah kata apa? Allah Ta'ala sudah mengetahui ada manusia akan masuk syurga, ada manusia akan masuk neraka. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Dalam Al-Quran tu. Dan Allah Ta'ala lurut daripada Adam alaihi salam sebelah kanan, dia kata hadza min nasibi ashabil jannah wa la ubali. Dan Allah Ta'ala lurut pula di sebelah kiri Nabi Adam, hadza min nasibi ashabin nar wa la ubali. Apa dia? Allah Ta'ala lurut daripada belah kanan Nabi Adam AS. Dan Allah Ta'ala kata apa? Ini adalah roh-roh yang akan masuk ke dalam syurga, wa la ubali. Aku tidak peduli apa makhluk akan kata. Dan Allah Ta'ala lurut daripada sebelah kiri Nabi Adam AS. Ini adalah daripada roh-roh yang akan masuk neraka, wala ubali, dan aku tak peduli apa makhluk. Jadi nak abang kata apa? Allah Ta'ala tahu ini roh dia akan masuk syurga, ini roh yang akan masuk ke dalam neraka. Dan tuan-tuan, kita terus baca lagi. Jadi nak abang kata apa? Itu atas ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sudah mengetahui ada orang yang amalan dia akan masuk syurga, ada orang yang amalan dia akan menyebabkan masuk neraka. Bertanya seseorang, sahabat tanya, ya Rasulullah, tidak bolehkah kami menyerah saja kepada kitab kami, maksudnya kepada takdir? Tak bolehkah kami serahkan kepada takdir saja sehingga kami tidak perlu beramal? Kami tak perlu lagi beramal. Siapa di antara kami termasuk orang bahagia? Sendirinya ia akan mengamalkan amal bahagia, dan orang yang tulis celaka akan beramal celaka. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau gitu kami tak payah amal, kami serahkan takdir saja. Kita dah ingat tak? Rezeki seseorang itu sudah ditentukan.
Mati umur apa Allah Ta'ala sudah tentukan. Kalau gitu apa, kami dah rezeki kami tahu lah, tak payah pergi 20. Salah dia kita tahu nak rezeki kita banyak mana hari tu. Makan gaji tak tahu. Mereka pasal mana? Mereka pasal mana? Dia tahu tak? Mereka kacang itu kau hujan. Ulur punya daripada pagi siap apa? Pak Syed kan Pak Syed siap apa tu kan? Apa tu? Dah tarik. Pak mula mereka pasal mana? Mereka kelapan atau kelap hujan tu. Dia kata apa? Kalau aku tahu macam ni aku tak main dah ni. Tapi Pak Syed punya tuan-tuan dia kata hujan apa pun belum. Allah Akbar. Ini bukan promosi tapi nak abang. Ini memang macam tu. Saya pergi nak pergi apa? Nak bagi duit tu. Pak Syed, saya order 3, saya bagi duit siap-siap saya 3 dah. Dia kata jangan ustaz, jangan. Kalau ustaz nak, ustaz tunggu. Kalau ustaz nak, ustaz tunggu. Bukan pasal apa, lagi depa tunggu ni depa faham tak? Tu terang kita ustaz tu. Kena efek kan dia. Dia tak ada, dia kata lagi depa faham kan saya ustaz, faham apa? Oh tunggu. Tu hujan nanti tu, orang tunggu lagi. Ya Allah. Pak Syed pakai ilmu pak tau. Pak Syed pakai ilmu pak. Tak ada rezeki Allah Ta'ala bagi. Jadi tuan-tuan apa? Tak orang dia tak tahu rezeki dia apa. Jadi dia keluar apa? Dia keluar, dia berniaga sampai lah dia tutup perniagaan dia baru dia tahu hari itu rezeki dia banyak mana. Dan kita pun beramal, kita tak tahu bila kita akan mati. Kita tu amal. Lepas tu sampai masa kita mati. Ada orang buat jahat sampai masa dia mati. Ada orang mati muda, ada orang mati tua, ada orang mati tengah. Jadi kita tak tahu kita ahli syurga ke apa atau kita ahli neraka. Jadi beramal. Al-amalu bi khawatimih, al-amalu bi khawatimih, al-amalu bi khawatimih. Rasulullah kata apa? Amal itu dikira ikut last sekali. Ni ada main depan saya ni. Tapi kita doa dia doa. Allahumma khtim lana bi sunnah khatimah wa la takhtim lana bi sunnah khatimah. Ya Allah, bagilah kami mati dalam hidup dan kami tak berlindung daripada mati dalam hidup. Dan ada orang yang main masjid 10 tahun lagi nak mati, atau dia berhenti tak main masjid, ataupun 5 tahun lagi nak mati, tak pernah nampak muka di masjid, nampak muka di pasar malam, nampak muka di market. Dan bertanya siapa tak main lah, tak tahu, tak sehat Ustaz, tapi pasar malam boleh pergi. Ada orang sebelum tu tak pernah main masjid, tapi 5 tahun lagi nak mati, tuan-tuan dia duduk main apa? Tak main masjid. Kita tak tahu. Khawatir kita tak tahu, penghabis kita tak tahu macam mana. Jadi para sahabat tanya itu, ya Rasulullah, tak bolehkah kami tunggu saja, kami harap saja? Nabi SAW menjawab, adapun orang yang bahagia ialah mereka yang dimudahkan Allah melakukan amal bahagia, dan orang yang celaka ialah orang yang Allah Ta'ala mudahkan melakukan amal celaka. Maksud dia berapa? Orang yang dia jahat, dia suka buat jahat, dia fun, dia sorok buat jahat, dia gembira buat jahat. Orang yang baik, dia buat baik dan dia terus buat baik, dia dah rasa seronok buat baik. Itu dia. Dia buat apa? Tak ada pemuda. Tapi kalau orang baik, dia buat kerja jahat, dia rasa apa? Rasa tak syok. Dia buat benda yang tak baik sekali, tak salah. Ajak jom pergi tengok, pergi tikam ekor tak, tolong pusat. Dia pun pergi sekali kan. Dia pergi sekali, tak ish, aku tak syok, aku tak nak selama hidup tikam ekor kan. Sambil dia beli, dia balik tu, dia rasa ish, kalau aku mati tu tengah ambil tak sah dia lah. Duk tengah ambil nombor tu, tak kena stroke, matilah lah tu lah. Lepas tu member minta tolong kali kedua lah. Dia rasa apa? Tak syok. Lepas tu member ajak pun tak mau pergi dah. Artinya orang yang baik ni Allah tak pemudah dia untuk buat benda jahat. Boleh? Orang jahat ni dia rasa susah nak buat benda apa? Benda baik. Sampai ada satu kes tu, dia sampai tu imam untuk datang puasa, pergi panggil untuk main mayang. Halau balik. Tok imam kau balik, kau kata semua balik. Jangan duk kacau saya. Jaga kelompok masing-masing. Halau terus balik. Tu. Ajak main masjid saja. Dan lain kali dia berhenti depan mayang, dia buat lagi.
Contoh benar, tidaklah benar, mereka benar lagi. Sembahyang di tempat apa? Tempat parkir mereka. Tapi itu imam pun tak bagi masuk, polisi masjid pun tak bagi masuk, semua bayar. Nampak tingkat di luar. Kita nampak macam mana? Kita nampak tu macam tu imam kejam, nampak macam pengurusi masjid ni jahat sangatlah. Tapi kita jangan lupa rancangan Allah Ta'ala nak buat pada masa hidup di dunia dulu, hang mau pijak masjid, masa hang mati pun aku tak izinkan jenazah hang masuk dalam masjid. Itu dia Allah Akbar. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala. Macam firman Allah Ta'ala tu bawah tu, 3 baris bawah. 3 baris bawah tu dia. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Di surah ni Ustaz Yahya kita baca. Ustaz Yahya kita dia baca surah ni. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Jadi فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Siapa apa surah ni? Apa surah وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala. Kemudian adapun orang yang memberikan harta di jalan Allah, maksudnya sedekah, dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga. Maksudnya yang membenarkan itu maksudnya dia beriman, benar-benar beriman, percaya. Maka kami akan memudahkan baginya jalan yang mudah, perbuatan yang baik. Allah Ta'ala akan mudahkan dia. Jadi tuan-tuan, ada pun kadang-kadang ada orang buat baik itu saja. Allah Ta'ala bagi dia pada buat baik. Contoh saya beri contoh. Imam masjid berlaku di zaman tabi'in dulu. Imam masjid, tiba-tiba ada orang pergi ketuk rumah dia. Imam masjid, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang perempuan boleh salam. Assalamualaikum. Dia buka pintu. Ini tuan imam masjid kan? Ya, saya imam masjid. Tuan, saya memerlukan bantuan. Anak saya ni sehari ni tak makan lagi tuan. Daripada pagi sampai malam tak makan lagi. Saya tak ada makanan. Saya keturunan Alawiyin. Alawi ini keturunan Rasulullah SAW. Keturunan Alawiyin. Boleh tak tuan bagi sikit makanan kepada saya? Saya tak kisah saya tuan, tapi saya kisahkan anak saya. Anak 2-3 orang ni pun saya kisahkan. Cik Imam tu kata apa? Ramai orang ngaku keturunan Rasulullah nampak ada ayat mula-mula pun tak sedar dengar. Saya keturunan Alawiyin. Tuan orang keturunan Rasulullah. Ramai orang keturunan Rasulullah yang minta dekat. Hang ada bukti ke kata hang Alawiyin keturunan Rasulullah? Ada kad ke? Kad penalan kau yang kita tunjuk kad Alawiyin tu. Kan saja kena orang, kena kau ni berbak keturunan Rasulullah. Perempuan tu baik. Kalau macam tu tuan, terima kasih. Saya tak ada bukti. Ya penderek nak dia. Jomlah kita pergi balik. Baik. Pipi dia duduk sama tu. Contoh zaman tabi'in. Pipi di sana dia duduk di kedai. Di kedai yang ni lah. Lalu tempat apa? Tempat orang niaga. Pasar. Aswak. Pasar tu. Kena dia pun duduk. Anak duduk roya. Rupanya di dalam tu ada doktor. Doktor Nasar. Dia panggil doktor orang apa? Kristian. Doktor orang Kristian. Dia tak apa. Dia pun keluar. Puan, pasal apa ni? Puan duduk di sini pasal apa? Tanya anak saya. Tak tahu contoh banyak. Kita masuk dulu. Masuk dalam apa? Masuk dalam rumah. Dia pun panggil isteri dia mai. Lepas tu, pasal apa puan? Ada anak puan sakit ke? Dah, anak saya lapar. Tak apa-apa. Panggil isteri dia. Bagi makan dulu. Dia tahu tu orang Islam. Macam dah tak tahu. Pakai tudung. Tanya baru dia tanya lepas makan apa semua dah, baru dia tanya ni main pada mana, pasal apa yang main di sini, apa dia pendapat kata saya ni suami saya sudah meninggal dunia dan saya keluar daripada tempat saya mencari pendapatan baru di sini.
Kata ni anak-anak saya apa? Anak-anak saya apa? Dia nak bak tu Rasulullah apa? Kata orang Kristian kan? Tak bak tu Rasulullah pun tak guna. Bak orang Kristian. Kita tak apa puan, kali macam ni. Puan tak ada tempat lagi buat sementara, puan duduk di rumah saya. Ini isteri saya pun ada puan boleh temankan isteri saya apa. Okey, malam tu tidur. Tidur tuan-tuan apa dia? Imam tu mimpi di hari akhirat ada neraka, ada syurga. Lepas tu malaikat tarik dia masuk neraka. Dia tak pasal tarik dia saya masuk syurga, masuk neraka. Saya ni tu imam masjid. Siapa tak imam masjid jaga? Saya tak imam masjid pada saya orang Islam. Saya orang Islam. Malaikat kata apa? Mana kat kata bukti hang imam masjid dengan hang orang Islam? Bangkit hari akhirat mana ada kad? Mana ada bukti? Malaikat tanya, mana kad kata bukti hang tu imam? Mana bukti kata hang orang Islam? Tunjuk baik aku nak tengok kad dulu. Dia pun sengak, kita tak ada kad. Kita tak ada kad. Di dunia, di sini mana ada kad? Tak ada, hang minta kad kat perempuan tu nak tunjuk atas undang Rasulullah. Nampak? Perempuan, ada seorang perempuan minta makanan kat hang, tanya kad dia mana? Hang bukan bagi makan dia, sombong jawatan nak sebagai imam. Halau dia mentah-mentah dia. Oh, dia jaga apa tu? Malaikat kata, patut hang tengok syurga tu. Syurga tu patut hang masuk sana, dia kata. Tapi sebab hang buat perangai tak elok, hang kena masuk apa? Hang kena masuk di sini. Dia terkejut jaga. Pakai baju pergi cari perempuan tu. Pergi cari rata apa-apa tu. Sadar apa ada perempuan tu duduk di rumah. Doktor Kristian. Doktor Kristian. Dia pompi jumpa. Lo, dia tanya sikit, ni doktor, ada nak perempuan main dengan anak perempuan tu? Dia kata, ada. Dia kata apa? Doktor, saya nak ambil perempuan tu balik ke rumah apa? Rumah saya. Dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh. Pasal apa tak boleh tuan doktor? Pasal syurga nak bagi kata imam tu, Allah Ta'ala dah bagi kat saya. Hak imam mimpi semalam, syurga hak imam nak masuk tu sudah jadi hak milik saya. Dia kata, hang bukan dah boleh masuk, hang bukan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadah saya kali kedua. Syahadah kali pertama saya sudah mengucap di hadapan perempuan tu, saya sudah masuk Islam, dan ini saya syahadah di hadapan tuan pula sekali lagi nak bukti kepada tuan bahawasanya saya sudah apa? Saya sudah memeluk agama Islam. Jadi tuan-tuan apa boleh kita jaga imam ke, ustaz ke, jaga sembahyang ke, akhlak kena jaga dulu. Apa? Bagi elok, bagi duit dulu. InsyaAllah kita tengok hadis dia lagi. Okey. Allah Ta'ala akan pemudah masuk syurga. Adapun orang-orang yang kikir, kedekut. Contoh siapa? Tak imam tak salah. Bukan tak imam saya juga kan. Tak imam saya lah. Adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan yang sukar, yakni dia akan mudah untuk jadi apa? Untuk jadi jahat. Okey. Jadi tuan-tuan, satu lagi kisah kadang-kadang dalam keluarga kita kena bina. Sifat pemurah tu kena bina dalam keluarga tuan-tuan. Bina macam mana? Tanam ke anak-anak. Saya bagi contoh ada, tapi tuan-tuan boleh perangai. Ini saya perangai atau Ustaz Udin kata, apa buat lagu ni? Balik apa buat ke anak-anak. Itu benda tuan-tuan. Kita balik ziarah mak ayah kita. Jangan kita bagi duit. Jangan kita bagi duit kat apa? Kat mak ayah. Jangan. Kalau ada anak 5 orang, tidak saudara. Mula bagi ke anak saudara. Abang, ni duit 300 atau 400. Lagi abang salam, bagi kantor. Bagi kantor. Tu dia banyaknya ayah bagi kantor. Budak-budak. Dia kata darjah 5, darjah 6 kan dia rasa banyak. 500, 400 dia rasa banyak. Banyaknya ayah bagi kantor. Dan dulu tok belah ayah tu belah ni. Lah ada duit sikit, kita bagi bang. Bagi dia. Lepas tu kali yang lepas tu kita abang kita kena tolong untuk dan anak-anak apa semua tu nak bagi. Lepas tu lain kali kita bagi pula bagi anak yang muda pula bagi sampai macam tu. Kesian kat tu. Sebab ni dah tak ada
tak ada kudrat dah, nak ada pembelajar dulu punya teruk macam betul nak ada. Tuan-tuan tahu macam mana benda tu berhasil? Macam mana tuan-tuan tahu tak benda tu? Didikan kita sudah berjaya. Iaitu apa dia? Apabila tuan-tuan lalu di pasar malam, tuan-tuan lalu di tempat mana-mana orang minta sedekah. Orang minta sedekah. Kalau anak naik kat kita, ayah bagi duit sikit. Abang, saya nak bagi sedekah kat makcik tu sikit, siang kat dia. Artinya didikan kita tu sudah apa? Sudah ada. Kalau dia tiap kali pergi pasar malam lalu tak pernah minta apa, artinya masih belum tercapai. Tak capai. Kita cuma buat latihan bagi kat ayah kat tok tu dengan sebab kita suruh dia. Dengan sebab kita suruh dia, tapi brainwash dalam kepala tu masih belum ada lagi. Tapi kalau misalnya kita dah boleh masuk, kita basuh dia punya kepala, buang sifat kedekut pada dia, kita lalu bersama apa ataupun kita pergi bank dengan dia, pejek berapa tu dia bayar, bagi duit sikit, dia tu nak bagi orang minta apa, tak ada masalah. Alhamdulillah. Mana daripada tuan-tuan didikan itu sudah berjaya. InsyaAllah. Jangan kita dulu ni kita bagi, tapi kita tidak pernah latih kita berapa. InsyaAllah tuan-tuan boleh harap, tuan-tuan boleh ramai. Balik tengok mak bulan ni, terus kita boleh. InsyaAllah. Kalau kita balik tengok mak bulan ni, kita boleh solat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Disunatkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dia kira sebuah apa itu. An Wa'il bin Hujr qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala as-shalah ya'khudhu shimalahu bi yaminihi. Diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr, aku melihat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memulakan solat, tangan kanannya memegang pergelangan tangan kirinya. Dia bukan solat 94, solat 94. Hadis riwayat Ibnu Munzir dengan isnad yang sahih. Okey, Ustaz. Dan diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad bahawa seseorang hendaklah meletakkan tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya di dalam solat. Abu Hazim salah seorang yang meriwayatkan itu tersebut berkata, tidak saya ketahui, hanya dia menyatakan itu tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dia meriwayatkan hadis itu sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya muka surat 224, 72 dalam Al-Bukhari. Jadi hadis itu adalah hadis sahih. Maksudnya apa tuan-tuan? Ni, letak tangan kanan letak di atas tangan kiri. Jangan tangan kiri letak di atas tangan kanan. Ya, letak di atas. Itulah apa? Saya tak boleh banyak. Tak ada apa betul kan? Sebab apa buat dulu ni jadi tak kisah. Melalui hadis di atas disunatkan meletakkan tangan kanan di atas belakang telapak tangan kiri. Yakni telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri yang tersebut al-qu', tulang pergelangan tangan. Ni qu' ni. Ini nama ada qu', ini nama mirfaq. Mirfaq ni dia. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Marafiq itu jamak pada mirfaq. Kalau di sini nama dia mirfaq. Ini nama dia qu', atas qu'. Okey. Yakni telapak tangan memegang pergelangan tangan kiri yang disebut al-qu'. Di sini qu' ni kita panggil apa? Pergelangan tangan nama. Al-qu' itu bukan seperti yang diduga oleh sebahagian orang dengan makna siku yang menjadi batas tangan yang harus dibasuh tangan ataupun dicuci kita berwuduk. Ini adalah tanggapan yang salah. Ini adalah tanggapan yang salah. Jadi tuan-tuan jangan buat ni. Jangan tak ni. Allahu Akbar. Ni. Boleh tak? Allahu Akbar. Jangan letak ini. Dia kata letak dia alal qu'. Atas apa? Atas pergelangan sini. Boleh. Kita ya. Dia ada hikmah dia tuan-tuan yang sini. Siapa belajar silat tali pinggang hitam dia tahu. Daripada sini lihat.
Dia ada sendi-sendi dia pegang. Pegang tu ya, hang bergerak patah. Tak bergerak terlihat. Tak bergerak terlihat, bergerak patah. Itu nama dia sendi lian. Allahu akbar, dia masuk sini. Jadi letak di sini, bukan letak dia alal mirfaq, bukan di atas siku. Okay, boleh. Menurut bahasa Arab yang juga digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sebagaimana komunikasi, al-qu adalah, jadi jangan baca al-qu, jangan baca al-qu, nanti ni baca seorang baca al-qu. Eja Arab dia macam mana? Alif lam kaf waw ain. Alif lam kaf waw ain. Al-qu. Al-qub adalah tulang yang terletak dekat pergelangan tangan dan tempat bertemunya tulang hasta dengan telapak tangan. Okey, di sini. Mungkin ada setengah orang membaca suatu hadis ataupun suatu kitab bahawa Nabi Muhammad SAW pernah mengambil ataupun memegang al-qub al-yusra, pergelangan tangan kiri dengan telapak tangan kanannya. Lalu dia menduga bahawa yang tepat baginya adalah memegang siku yang kiri, sebagaimana yang dilakukan oleh orang awam sekarang. Ternyata al-qub diertikan secara salah. Ini kerana mereka menduga bahawa mirfaq di siku itu adalah al-qub, yakni pergelangan. Ternyata dugaan ini terjadi kerana mereka kurang mengetahui permasalahan bahasa yang sebenarnya. Jadi jangan letak di atas siku, letak di atas tangan. Al-Allamah Al-Majdu, seorang guru besar Al-Fairuz Al-Abadi, dalam kamus Al-Muhit mengatakan bahawa al-qub adalah hujung lengan bawah yang dekat dengan tulang ibu jari. Ingat di bawah? Di sinilah. Okey. Imam Al-Baihaqi muka surat 28 juzuk 2 dan lainnya meriwayatkan dengan sanad sahih daripada Wa'il bin Hujjah mengatakan, sungguh aku akan melihat dan memerhatikan bagaimana Rasulullah SAW menunaikan salat. Aku melihatnya berdiri, bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sehingga kedua tangan itu berhadapan dengan kedua telinganya. Nampak? Ini riwayat telinga. Hari itu riwayat bau. Hazwi mangkibai, di bau. Ini dengan telinga. Jadi tak kisahlah, sini pun okey, sini pun okey. Lalu baginda SAW meletakkan telapak tangan kanannya di belakang telapak tangan kirinya, bukan di siku. Kerana iaitu di atas pergelangan ar-rushu dan di atas harta sa'id. Imam Bukhari dalam sahihnya muka surat 71 juzuk 3 mengatakan, dan Imam Ali radhiyallahu anhu meletakkan telapak tangannya di atas pergelangan tangan kiri. Saya ada cari tapi tak jumpa lagi. Dia kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu diberi oleh orang Syiah. Tunggu saya ada cari tak jumpa lagi. Dia kata kalau sebut Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Karramallahu wajhahu itu gelaran yang diberi oleh orang Syiah. Sepatutnya kita kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saya pun tak tahu, tak jumpa lagi dah ni. Kalau jumpa siap kita tuan-tuan. Tak apalah, kata karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu. Hadis dalam Sunan Al-Baihaqi juga menyebutkan hal itu. Uqbah radhiyallahu anhu bermula hadis tersebut katanya ia adalah isnad periwayatan yang hasan. Oleh itu, sesiapa yang menunaikan solat adalah disunatkan baginya meletakkan telapak tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya, jangan letak di atas siku. Kami juga telah menjelaskan pula bahawa al-qub itu adalah pergelangan tangan, bukannya mirfaq, bukan siku. Justru seseorang memegang siku berkenaan dengan telapak tangannya, maka pendapat itu adalah salah. Apatah lagi apabila dia mengaku telah menepati sunnah Nabi Muhammad SAW dan melonggarkan jarak antara kedua kakinya, yakni memisahkan kakinya dengan jarak yang jauh. Itu kita buat dah kan? Itu kita buat dah. Kita buat dia jarak dia satu telapak tangan. Satu telapak tangan. Kata ustaz nak sembahyang nak kena ukur dulu. Tak payah. Sekali ya kok, lepas tu kita boleh agaklah. Tengok jangan terlampau panjang sangat. Saja orang main orang main itu tak apa. Dia orang tak main. Jangan terlampau
cuma apa? Satu telapak tangan. Tengok macam tu. Apabila seseorang muslim melakukan perbuatan sedemikian, kita harus mengajarnya supaya melepaskan pendapatnya yang salah dan kembali mengikuti sunnah yang benar, dan hanya Allah yang beri taufik dan hidayah kepada kita semua. Okey. An Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ra'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadil yusra ala yadil yumna fanaza'aha wa wada'a al-yumna ala al-yusra. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat aku meletakkan tangan kiri atas tangan kanan. Letak tangan kiri atas tangan kanan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam melepaskan, itu tarik, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi ada bagian kiri Rasulullah SAW. Ada juga kali Ibn Abbas yang belah kiri. Belah kiri Rasulullah SAW. So tengah sembahyang Allahu Akbar, dia pun main sembahyang sebelah kiri. Rasulullah tarik telinga dia. Pegang dia ni, tarik bila ni. Pegang dia pun ikut belah-belah. Kata salah, ikut belah-belah. Ikut jalan belah-belah. Betul, Rasulullah tarik memang. Dia duduk di sebelah kanan. Dah habis bagi salam, Rasulullah kata ada pun sebelah kiri adalah untuk orang perempuan. Kalau orang sebelah untuk lelaki, dia adalah di sebelah kanan. Dia orang tanya, Ustaz, macam mana pula kalau dia tu sembahyang dia sembahyang dia duduk belah tu. Memang rapat ke dinding. Rapat ke dinding. Dah lah rapat ke dinding, tu belakang sekali pula. Allahu Akbar, memang tak bagi orang ikut dia. Dah belakang, tu rapat dah. Rapat ke tangga tu. Rapat tu. Memang dia tak orang bagi dia ikut dia macam tu. Okey, kalau boleh tuan-tuan duduk di sebelah kanan. Kalau tak memungkinkan, baru duduk di sebelah kiri. Kalau tak boleh duduk kiri, baru duduk di sebelah belakang. Itu kaedah. Okey. Menurut para ulama, amalan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu merupakan salah satu sifat orang yang meminta-minta dan merendah diri. Sikap begitu menjauhkan diri daripada sikap bermain-main, bahkan lebih dekat bagi mendapat khusyuk. Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, sebahagian ulama mengatakan hati itu tempat niat. Pada ba'd ulama, menurut kebiasaan sesiapa yang berhati-hati menjaga sesuatu, maka dia meletakkan kedua tangannya hampir pada hatinya. Jadi tuan-tuan, untuk malam ni tuan-tuan garis tak malam. Tuan-tuan garis tadi 95 bawah tu. Tuan-tuan garis dia poin-poin dia. Nanti ni kita nak cari senang. Oleh itu, pangkat bawah sekali, pangkat bawah. Oleh itu, sesiapa yang menunaikan solat adalah disunatkan baginya meletakkan telapak tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya. Okey. Kemudian tuan-tuan garis, dua garis di pada bawah, bukannya mirfaq, yakni siku. Poin kita malam ni dapat tu. Tu bukan 95. 95. Baik bawah tu. Sesiapa yang menaikkan solat adalah disunatkan baginya meletakkan telapak tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya, bukannya mirfaq, yakni siku. Bukannya mirfaq, siku tu dua baris pada bawah. Dua baris daripada bawah. Jadi tuan-tuan, pada malam ni kalau orang turut orang tanpa dalil, bighairi dalil, biduni dalil, cuma ikut orang saja, jadi ubah balik. Allahu Akbar. Kalau siapa pegang siku ni, maka dia tanpa dalil yang kuat, tanpa dalil yang kuat, ubah balik, duduk ke mana? Duduk atas ni. Tak boleh. Ada tak orang pegang siku bayang? Ada. Setengah masjid dia tengok Allah. Kenapa? Tak tahu siapa dia pegang. Dia pegang siku. Tak tahu dalil dia tak mana. Dia pun bebas. Dia pegang siku tu tak mana. Jadi dia tarik dia di sini. Kita nak Allah ada usaha. Jadi tuan-tuan nak baca, jadi saya kena baca mazhab 4. Saya kena baca dalam mazhab 4. Kita baca cek dalam mazhab 4 ada tak yang siku. Cek ada. Jadi mazhab tu mazhab benar tak. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Okey, ada soalan daripada tuan-tuan.
Ustaz Ramzi, soalan kita bincang tadi. Soalan kita bincang tadi dia katanya, Ustaz minta penjelasan hari apa untuk puasa sunnah Arafah untuk tahun ini. Arab Saudi kata hari wukuf hari Jumaat Malaysia hari Sabtu. Jadi bila hari untuk kita puasa sunnah tersebut? Tanpa ragu-ragu lagi, tuan-tuan puasa pada hari Sabtu. Puasa pada hari Sabtu. Boleh. Kalau tuan-tuan puasa pada hari Jumaat, artinya tuan-tuan mendahului hari wukuf. Tuan-tuan mendahului hari wukuf. Kita puasa dulu sebab kita untuk pengetahuan tuan-tuan, kita Malaysia kita ke depan 5 jam. Kita ke depan 5 jam. Artinya sekarang ni pukul 8.30, tuan-tuan kena tolak ke belakang. Pukul berapa? 8, 7, 6, 5, 4, 3. 3 sekarang. Sekarang ni di Saudi 3.30 petang. Kita ke depan, kita timur, syakul, kita ke depan 5 jam. Jadi kita bincang untuk kasihkan pada tadi dia berharap iaitu kita pakai ayat di sini lah. Kita puasa pada hari Sabtu. Dan kalau boleh tuan-tuan, kita buat macam tuan-tuan faham boleh kalau hari Arafah ni hari yang pahala dia apa besar tu? Pahala dia besar sekali. Hadis itu hadis sahih, bukan hadis dhaif, bukan hadis munkar, hadis sahih. Hadis sahih boleh. Iaitu siapa yang puasa pada hari Arafah, diampunkan dosanya setahun yang dahulu dan setahun yang akan datang. Tapi macam mana? Sehari yang puasa. Tuhan kata tak patut duit apa. 365 hari setahun kan? 365 hari. 2 tahun. Campur. Jadi berapa? 700 lebih tau? 700 lebih. 700 hari lebih. Dosa apa buat 2 tahun tu? Allah Ta'ala ampunkan dosa apa? Jangan puasa. Jangan dosa main judi sudah. Main judi, minum apa, itu tak boleh dah, itu kena taubat nasuha. Tapi yang puasa biasa itu diampunkan dosa dia sanah madiyah wa sanah muqbilah. Setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Jadi kalau masjid boleh buat untuk masak apa tu, tapi kena minta sumbangan. Tapi kalau siapa yang keluar masjid nak buat tuan-tuan, saya harap kita buat macam dulu. Kita akan buka puasa di masjid. Boleh tak? InsyaAllah kita try tengok. Kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan apa, nanti kita ejak tengok. Bagi sikit. Pasal apa tuan-tuan? Kalau kita buka apa? Saya ambil pasal sikit. Kalau kita bawa sendiri, itu kadang-kadang dia lebih banyak. Ya. Artinya hari tak lama dah. Esok Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu ni. Hari tak tahu hari ni esok hari Isnin kan? Esok hari Isnin. Jadi mana 2-3 hari ni kita. Jadi mana kita boleh buat apa tu? Boleh kita bagi sumbangan, bagi orang sikit. Bagi orang sikit kita bagi apa? Masjid masak. Acara tahun dah. Saya tuan-tuan saya harap. Saya mengajak malam ni, saya kempen di Masjid Jumat Sebatang dah buat dah. 2 tahun dah. Lepas apa? Apa macam tu. Jadi kalau kita boleh bagi dia kat Tok Siap boleh. Boleh macam tu. Bagi Tok Siap lari dia ya. Dah saya bawa. Okey. Jadi tuan-tuan, saya cadangkan tuan-tuan kita bagi duit pak. Kita bagi kat Tok Siap. Lepas tu kita buka-buka yang buka puasa apa di sini. Tuan-tuan dia lebih sebab hari buka puasa tu akan ada tak kira lah kita naik duit. Jangan nak kata dia tu buka puasa memang kan. Tak apalah kita naik duit kan. Kita naik duit. Kita bagi hari tu kemudian tahun lepas ramai kat Malang ramai. Kita pakai bagi sumbangan. Saya rasa dalam berapa? 800 kalau seorang bagi 100 8 orang kan. Seorang 8 orang. Apa? Di Astro lebih dia tu lagi. Betul tak? Di Astro 100 lebih. Broadband 1 dia belakang. Banyak lagi dapat nak bagi tu insya-Allah. Saya boleh kita bagi kat Tok Siap. Tapi kat Tok Siap dan kalau boleh hari Sabtu kita pakai apa? Pakai puasa di sini. InsyaAllah. Itu kira jadi tu. Kira jadi ya. Kira jadi. Tuan-tuan bagi kat Tok Siap, Pak Long sidik lah. Siapa masak apa kita kira. Kita kira siapa main makan hari tu pun tak salah. Kita kira niat korek lah. Boleh lah. Ada orang dia tak besar, dia main semayang maghrib.
Dia pun tumpah apa? Tumpah makan apa? Dia makan, kita mendapat pahala zakat. InsyaAllah. Bolehlah apa? Maka kita kira pakai jadi insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma jama'na hadha jama'na wa taqabbal minna ma'sula. Allahumma zidna ma Allahumma lana wa وعلمنا التأويل ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.